Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah dapat kita bersama lagi pada pagi ini. InsyaAllah tuan-tuan, pagi ini kita sama-sama akan menghadam sekurang-kurangnya 2-3 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan memberikan cahaya kepada kita dalam kehidupan, agar dengan kehidupan yang bercahaya ni tuan-tuan akan menyuluh kita untuk sama-sama kita capai syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sampai satu ketika hayat kita ni akan habis. Kita ni hidup ni yang bertambah umur, yang makin hari makin bertambah umur. Yang berkurang ialah hayat kita, tempoh hidup kita. Tempoh hidup orang ni dah ditentukan oleh Allah dengan tempoh-tempoh yang tertentu. Ada manusia yang Allah beri hayat kepada dia sampai 100 tahun. Ada yang 90, ada yang 80, ada yang 70, 60 tahun. Ada yang 5 hari. Mak dia beranak keluar-keluar mai 5 hari meninggal. Ada yang dan hidup 5-6 bulan. Itu hayat. Kalau umur ni dia bertambah. Kita hari ni 3 Muharram. Makna kalau tahun hijrah tu umur kita bertambah lah. Kalau yang hari Selasa hari tu ni umur 60, hari ni umur dia 61. Tambah umur dia. Tetapi hayat dia berkurang. Maknanya hayat dia semakin mengecil. Kalau umur dia 62 tahun, makna hayat dia tinggal setahun lagi. Dan bila habis hayat kita tu tuan-tuan, kita akan beralih, orang panggil apa? Beralih alam. Satu alam yang berbeza langsung dengan alam hari ini. Yang berbeza langsung. Satu alam yang tak pernah terlintas di pemikiran kita, tak pernah terbayang. Cuma ustaz-ustaz, orang tua-tua kita duk cerita aja. Cuma kita tak pernah terbayang. Sebab selagi mana yang dibayang oleh akal fikiran kita, itu bukanlah seperti yang sebenarnya. Kita tak boleh bayang kubur tu macam mana, tak boleh bayang. Kita tak boleh bayang mahsyar tu macam mana.
Kita tak boleh bayang hisab tu macam mana. Kita tak boleh bayang mizan macam mana. Kita tak boleh bayang sirat macam mana. Sebab dia berada di alam yang lain langsung. Selagi mana kita duk boleh bayang, selagi tu dia bukan benda yang tersebut. Itu maksudnya. Cuma satu masa nanti kita pasti akan bertemu dengan alam tersebut. Cuma bila berada di alam tu, tuan-tuan, dia nafsi-nafsi. Masing-masing dia hanya mengharapkan sesuatu yang kekal bersama dia. Jadi pada pagi ini saya memetik satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berbunyi, An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u isnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Hadis muttafaqun alaih, hadis sahih. Apa kata Nabi? Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Anas kata Nabi bagi tahu. Anas ni siapa? Anas ni PA Nabi. Mak dia kecil-kecil hantar dia kepada Nabi. Pasal mak dia nazak. Mak dia nazak dapat anak lelaki, nak bagi khidmat dengan Nabi. Anas ni duduk sempat dengan Nabi selama 10 tahun. Dialah yang menyediakan kelengkapan-kelengkapan Nabi. Kira pembantu peribadi. Dialah yang bagi tahu satu hadis, Nabi ini ketika nak tidur, aku, dia kata Anas, menyediakan 3 benda. Nabi kalau nak tidur, aku sedia 3 benda kan Nabi. Pertama dia kata, aku sediakan 1 bijana ayak. 1 bijana ni kita katalah 1 kolej lah, 1 jak. Nabi nak tidur malam, Sayyidina Anas akan sediakan 1 jak ayak, letak di tepi bilik Nabi. Lepas tu dia kata, aku sediakan 1 sisir rambut dan 1 kayu sugi kepada Rasulullah. Bila Rasulullah bangun pagi, Rasulullah akan melakukan 3 perkara. Ini bukan nak baca hadis ni lagi, nak cerita Anas ni. Anas yang meriwayatkan satu hadis. Dia kata Nabi kalau bangun, dia akan guna 3 benda yang aku sediakan tu. Pertama dia kata, Nabi akan basuh muka dia ataupun berwudu dengan ayak yang aku sediakan tadi. Yang kedua, Nabi akan sugi gigi dia. Yang ketiga, Nabi akan sisir rambut dia. Nak cerita apa kat kita tuan-tuan? Nak cerita, Sayyidina Anas nak cerita Nabi ni, antara amalan dia pagi-pagi ialah benda pertama, Nabi tak beruih gigi, Nabi berwudu, Nabi basuh muka. Kalau basuh wudu mestilah muka dulu. Nabi basuh muka, Nabi berwudu. Selepas tu baru Nabi sugi gigi dan Nabi sisir rambut. Pasal apa Nabi mula dengan basuh muka?
Nabi tak mula dengan beruih gigi. Tu beza dah. Kita setengah mangkit beruih gigi, baru basuh muka. Tak siapa Nabi dia basuh muka baru beruih gigi. Itu beza tu. Pasal tuan-tuan, bila kita tidur, seluruh anggota badan dan saraf tubuh badan kita ni dia rehat. Dia parking semua, rehat elok. Jadi bila bangun pagi, Nabi mula menggerakkan saraf muka. Gerak maknanya lembut, gerak elok apa semua. Baru Nabi beruih gigi. Kita mangkit-mangkit, hal lain tak gerak lagi, tonyoh gigi lah, bergegak kepala-kepala. Itu yang kita cepat kena sakit kepala. Ada orang migrain dan sebagainya. Tapi kalau tuan-tuan amal betul-betul basuh muka sebelum beruih gigi, insya-Allah antara benda yang boleh dirawat adalah sakit kepala. Itu sunnah Nabi yang menjadi bentuk perubatan tibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi basuh muka. Lepas tu baru beruih gigi, sugi gigi. Lepas tu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam sisir rambut dia. Itu Anas kata. Satu lagi hadis Anas, dia kata aku ni pernah memegang sutra yang tebal dan aku juga pernah memegang sutra yang nipis. Yang ni dalam hadis Anas nak cerita tentang kelembutan kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata aku ni pernah pegang sutra hak tebal pun biasa, sutra hak nipis pun biasa, dia kata. Sutra ni tuan-tuan lembut. Hak yang kita duk beli kok Malaysia ni, yang tu dia bukan sutra betul. Nah, kita duk beli kok Malaysia, tuan-tuan pi Indonesia tu, dia kalau sutra yang betul-betul daripada benang, daripada ulat sutra tu, dia sangat halus. Kalau tuan-tuan pegang kira selai baju boleh genggam. Tu dia halus. Kalau baju kita duk beli ni, tuan-tuan jenuh genggam, 2 genggam tak boleh lagi. Dia bukan benang yang halus betul. Kalau dah genggam kita buka, dia tak kedot. Kalau yang sutra betul, sutra betul. Jadi halus sutra ni, dia kata. Anas kata hak tebal pun aku bisa pegang, hak nipis aku bisa pegang. Tetapi dia kata tidak ada mana-mana sutra yang lebih halus daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan Nabi. Nabi walaupun dia panglima perang, Nabi walaupun dia jadi penternak, tetapi Nabi ini satu manusia yang jaga tubuh badan dia. Itu nak cerita. Satu manusia yang sangat menjaga kebersihan tubuh badannya. Sampai hatta ketika Nabi nak wafat, Nabi nak meninggal, waktu Nabi nak meninggal itu pun Nabi duk tunjuk kayu suri lagi. Nabi kata minta lagi, Nabi nak bersihkan gigi dia. Itu sifat seorang mukmin, orang yang baik, yang senantiasa menjaga kebersihan diri dia. Baik, kita balik pada hadis tadi. Hadis ini daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita salasatun." Nabi kata ada 3 perkara yang akan menghantarkan mayat ketika dibawa ke perkuburan. Ketika satu-satu jenazah orang buat pi ke kubur tu, Nabi kata ada 3 benda yang ikut. Ada 3 benda yang ikut. Jenazah siapa ustaz?
jenazah semua orang macam tu. Sama ada orang biasa, orang yang ada kuasa, orang lelaki, orang perempuan. Ada 3 perkara yang akan ikut, Nabi kata. Yatba'ul mayyita salasatun. Apa dia 3 tu? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3. Pertama, ahluhu, keluarga dia. Yang kedua, wa maluhu, harta dia. Yang ketiga, amaluhu, amalan dia. Nabi kata 3 benda ni dia pasti akan mengikuti mayat ke kubur. Tak kira mayat siapa. Ahli keluarga dia, harta dia, amalan dia. Ahli keluarga dia, anak dia, isteri dia. Kalau dia perempuan, suami dia ikut. Anak cucu dia semua pi. Kalau harta dia, kereta dia pi, walaupun bukan dia bawa, anak cucu dia bawa. Kalau dia ada motor, anak cucu dia bawa motor pi. Amalan dia. Dan Nabi sambung lagi. Nabi kata apa? Fayarji'usnani wa yabqa wahidun. Nabi kata 2 akan balik dan 1 akan duduk dengan dia. P3, 2 balik, 1 akan duduk dengan dia. Jadi tuan-tuan, hak kita duk buat kerja atas dunia ni, hak kita duk pulun atas dunia ni, 3 benda ni lah. Bukan lain pun. 1, keluarga kita. Yang kedua, harta kita. Yang ketiga, amalan kita. 3 ni saja tuan-tuan. Atas dunia ni kita tak buat lain. Kita kahwin. Siapa kahwin nak pasangan hidup. Kita cari pasangan hidup yang terbaik dalam hidup kita. Puas pilih. 1 Langkawi baru jumpa. Dari Kuah sampai kabel kar. Jumpa rupa-rupanya duduk di kilim mana. Jumpa. Yang terbaik kita cari. Dah dapat pasangan, kita mau anak pula. Tambah anak. Ada anak seorang, jadi 2, jadi 3. Dah ada 3 orang anak, 2 lelaki, seorang perempuan. Anak yang keempat pula biar perempuan juga. Kita tambah. Itu hidup kita. Dah anak besar, berkisah bagi anak kahwin pula. Puas cari menantu pula. Itu cari pasangan. Dia cari menantu pula. Cari menantu. Orang abang kat kita, menantu ni nak cari menantu, cari anak menantu, cari isteri, cari suami. Nabi suruh cari 4 perkara. Yang hak sini dekat bulan 12 ni nak buat kenduri ni, nak cari menantu, cari 4 benda ni Nabi suruh. Ataupun nak cari isteri, 4 benda ni Nabi suruh. Atau nak cari suami, 4 benda Nabi suruh. Apa dia 4 benda tu? Yang pertama, Nabi suruh tengok agama. Agama tu bukan bermakna tengok agama Islam ke agama apakah, tapi tengok pengamalan agama dia. Tengok pengamalan agama dia. Sembahyang dia, puasa dia, muamalah dia, baca Al-Quran dia dan sebagainya. Tu kena ambil kira. Sebab itu dalam Islam, kaedah kahwin ni dia ada 4 perkara juga. Tu hak Islam. Cuma kita mungkin duk sangka hak orang Melayu, tapi hak Islam. Pertama, kena risik.
Kena risik. Risik itu hak Islam. Macam mana berlaku kepada Rasulullah. Ketika mana Sayyidatina Khadijah nak berkahwin dengan Rasulullah, Sayyidatina Khadijah hantar orang risik Nabi. Risik ni dia kena dua-dua. Belah lelaki pun kena, belah perempuan pun kena. Kena risik. Pasal apa risik? Nak tengok 4 benda hak ustaz, hak kita sebut sekali lagi. Risik tu tujuan dia nak tengok 4 benda. Kena risik. Sayyidatina Khadijah hantar orang risik Nabi. Sayyidatina Khadijah hantar jariyah risik Nabi. Tanya, wahai Muhammad, ni kalaulah ada seorang perempuan kaya, baik, elok rupa parah, dia nak meminang kamu, wahai Muhammad, hang mau tak? Nabi jawab macam orang lelaki lain jawab lah, siapalah nak mau kat aku? Aku ni anak yatim, keluarga pun tak ada, reta pun tak ada. Maka Jariyah kata, hak aku maksudkan perempuan ni ialah Khadijah, tokeh hang. Nabi kan masa tu duk kejar dengan Sayyidatina Khadijah, tokeh hang. Kalau macam tu Nabi kata, aku akan rojok pak menakar aku dulu. Maka Nabi balik cerita kepada Abu Talib, dan Abu Talib lah yang pergi meminang. Itu beza tu. Risik dua-dua, tapi meminang lelaki. Bukan Khadijah meminang Nabi, tapi Nabi pergi meminang Khadijah. Cuma risik mula daripada Sayyidatina Khadijah. Hak risik itu mula Sayyidatina Khadijah. Maknanya orang perempuan boleh mula risik, tapi tang meminang tu lelaki juga. Janganlah orang perempuan hantar rombongan meminang. Tak salah, tapi lok-lak. Orang perempuan hantar meminang 3 kereta pergi meminang, tak salah. Siapa kata salah? Tak salah. Cuma orang tak buat lagi lah. Cuma risik, ya, risik dimulakan dengan Sayyidatina Khadijah. Dia mula dulu, dia hantar wakil dulu, supaya tengok Muhammad ni mau tak kat aku. Tetapi meminang Rasulullah SAW yang pergi meminang. Risik, meminang, lepas tu apa? Risik, meminang, majlis akad nikah, dan walimatul urus. 4 benda. Itu hak Islam. Risik, meminang, meminang tu proses bertunang lah. Lepas tu akad nikah dan walimatul urus. Itu 4 perkara hak Islam buat. Baik, Islam suruh risik 4 benda. Apa dia 4 benda tu? Yang pertama, risik agama. Tengok agama dia terang mana, pengamalan agama dia terang mana. Cari orang perempuan, dia kena cari hak lelaki lebih sikit pada dia. Dia kena cari hak nak jadi suami dia tu, pengamalan agama dia lebih pada dia, jangan kurang pada dia. Pasal agama isteri terletak di kaki suami dia. Itu pepatah sebut, hukama kata, agama isteri terletak di kaki suami dia. Maksud dia apa? Kalau suami dia gelong, dia tercabut tayar. Walaupun dia hebat, dia kata tak apa ustaz, saya ustazah, suami saya ni duk main nombor ekor, tapi tak apa, dia kata nanti menikahkan saya apa, saya pedor dia ustaz. Jangan, takut sekali lagi dia pun main nombor ekor sama naik, dia payah.
Dia kena cari hak lebih pada dia. Tu. Yang pertama, agama. Yang kedua, keturunan. Islam suruh risik keturunan. Awak Islam ni pandang pangkat ke Ustaz? Tak. Bila risik keturunan tu bukan mesti pangkat, tapi nak tahu dia ni mai kok mana. Nak tahu pak dia, tok wan dia mai kok belah mana? Kok belah petani kah? Indonesia kah? Ataupun keluar kok buluh betung tu kah? Kok pisang kah? Dia kena tahu. Jangan buat main, tuan. Kalau tak risik, silat-silat hari bulan, menikah dua beradik boleh jadi. Kadang-kadang orang dulu ni, tak kata orang dulu, orang lah bersopa, dia menikah, dia tinggal. Dia pergi menikah tak lain pula, dia tinggal pula. Bin sama. Tapi duk ingat bin sama ni biasalah, orang menikah bin sama ni berapa ramai dah. Rupa-rupanya dua beradik. Dah duk jadi banyak dah. Tu kena risik tengok keturunan dia, supaya dia tak jauh sangat dengan kita. Kalau orang tua selalu bagi petua, dia kata biar pipit ni kena terbang dengan pipit, jangan belagak terbang dengan enggang. Orang tua kata betul. Setengah orang kata tak apa Ustaz, walaupun enggang tu terbang tinggi, kadang-kadang dia terbang rendah. Bolehlah rendah kadang-kadang. Pilarat ke dia nak tahan perut, kadang-kadang tu dia kena terbang tinggi. Macam tu. Kena cari yang lebih kurang kita. Yang ketiga apa? Nabi suruh tengok harta. Ustaz, kata Islam tak pandang harta. Islam memang tak pandang harta, tapi Islam nak tengok padan tak harta dia dengan kita. Maksudnya kehidupan dia, dia biasa macam mana. Kan orang lelaki apabila berkahwin, dia wajib bagi 3 perkara. Yang ketika mana isteri dia dapat ketika dengan mak pak dia, hak itulah dia kena bagi ketika berkahwin dengan dia. Wajib. Kecuali isteri dia redha. 3 perkara. Pertama, makanan. Apa yang isteri dia duk makan di rumah dia dulu dengan mak pak dia, hak tu wajib suami dia bagi macam tu. Wajib, tuan-tuan. Kecuali isteri redha. Kalau dulu isteri dia duk makan hari-hari beras basmati, hari-hari beras basmati tu, hak beras panjang, Cap Faizal, beras basmati Cap Faizal. Kahwin dengan dia, dia tak ada duit nak beli beras basmati, takat beras cap telefon boleh. Dia kena redha isteri dia. Tidak, tak boleh. Isteri dia kata tak apalah abang, walaupun cik duk makan beras Faizal dulu, abang hanya mampu beras cap telefon. Kalau tak mampu cap tiang telefon pun tak apa. Tak apa, boleh. Itu makanan. Satu yang kata kena tengok harta tu. Islam tu tengok dia duk biasa macam mana, macam tu dia. Yang kedua yang wajib suami bagi ialah pakaian. Dulu masa dia duduk dengan mak dia, ayah dia, berapa pasang sebulan? 6 pasang. Ada 6 pasang sebulan? Tak ada orang larat kena pakai lah. Kita katalah 2 pasang lah. 2 pasang sebulan. Bila kahwin dengan dia, wajib dia bagi 2 pasang. Mana larat Ustaz, 2 pasang, sepasang RM100, 2 pasang RM200. Tu hak murah Ustaz.
Ikut isteri dia redha ke tak redha. Tu yang kata kena cari tu bagi padan dengan harta kita. Tu maksud Islam. Bukan nak cari hak kaya miskin tak. Yang ketiga, kediaman yang wajib suami bagi. Kediaman ni makna rumah dia. Dulu masa dia duduk dengan ayah dia, mak dia, dia ada 3 bibi. 3 bibi. Satu hak masak nasi, satu hak lipat kain, satu hak picit badan dia. Ada 3. Maka ketika kahwin dengan dia, wajib dia sediakan 3 bibi. Satu bibi gaji 800, 3 gaji 2,400 sebulan. Dia gaji 2,300. Kau mampu. Tu Islam suruh tengok harta tu, maksud itulah supaya dia biasa dengan kita. Kalau kita biasa duduk bersila, dia pun biasa duduk bersila. Tu maksud tu. Jangan jauh sangat. Sekali lagi ikut tak larat. Dia biasa duduk kosyen hak tinggal spring saja. Carilah isteri hak biasa duduk kosyen tinggal spring. Hak spring duduk garu belakang. Tu maksud dia. Kita ni rumah kita pijak-pijak lantai, tumit rasa simen tu. Dia duduk biasa pijak-pijak lantai, hak lapik tumit tinggi tu. Rumah tu, sofa dia, apa dia punya lantai tu, tak larat lah kot kita. Tu maksud dia. Islam suruh tengok bagi padan dengan kita. Yang keempat, Islam suruh risik apa? Rupa. Rupa pun Islam suruh tengok, Ustaz. Ya. Sebab tujuan tengok tu nak bagi timbul mawaddah. Nak bagi timbul mawaddah. Apa beza mawaddah dengan rahmah? Kan Allah sebut dalam Al-Quran, pasangan kita, pasangan hidup kita ni ialah mawaddah wa rahmah. Apa beza mawaddah dengan rahmah? Baik, saya nak bagi huraian sikit. Mawaddah ialah kita suka sesuatu kerana ada sesuatu pada sesuatu tu. Tu. Itu mawaddah. Rahmah ni kita suka sesuatu tu kerana hak tu. Contoh macam ni. Contoh macam mana? Yang tujuan Islam kan sunat ketika meminang, ketika merisik, tengok muka, tengok tangan kan. Sunat tu, benda sunat. Islam suruh merisik, tengok rupa parah. Pasal nak bagi ada mawaddah. Macam ni lah orang tanya kita, menikah dengan PA tu berapa lama? Contoh ni, contoh, bukan PA sungguh. Menikah ni masuk tahun 30 tahun dah. Masa menikah umur 20, lah umur 50. Masa menikah dulu, pasal apa menikah dengan PA lu? Orang tanya. Oi, yang kes menikah dengan PA ni, kami pi nak berendui. Orang tua-tua dulu kan, pi berendui. PA ni lah baca Quran. Masa tu bukan nampak muka dia, tapi dengar suara macam nak luruh jantung. Dengar suara ni berkenan sungguh. Suruh pak peminang tu. Tu mawaddah. Maknanya dia suka ke PA tu pasal PA ke pasal suara PA? Suara PA. Tu mawaddah nama dia. Mawaddah. Tu yang Islam suruh tengok muka. Supaya tengok muka tu ada rasa. Tu. Rahmah. Dah menikah dengan PA lama dah. PA pun sakit, orang tua dah. Suara nak sedap terang mana? Suara pun tak keluar macam suara saya ni.
cakap pun tak ketahuan biji dah. Tapi kalau tanya Pak Long tu, dia kata sayang kat Mak Long hang ni PA ni lebih pada dulu ni. Dulu waktu aku menikah dengan PA aku sayang, tapi lah aku lagi sayang kat dia walaupun suara dia tak ada dah. Pasal apa? Itulah nama dia rahmah. Dia sayang sesuatu tu bukan ada pasal lain dah, pasal dia lah. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, perkahwinan ni akan membina mawaddah warahmah. Maknanya mula-mula kita kahwin mungkin pasal itu, pasal ni. Tapi bila duduk lama dengan dia, tak ada dah benda. Ketika kahwin dulu pasal hidung, lah hidung pun tak ada dah sedung. Tak ada dah. Tapi sayang lebih pada dulu ni. Dulu kita kahwin kat dia pasal dia sekian. Allah lagi. Itu nama dia rahmah. Tapi sebelum nak main rahmah, dia kena mawaddah. Sebab itu Islam suruh tengok rupa pasal nak bagi ada mawaddah. Mawaddah ni kalau bahasa kita kampung dulu, orang lama-lama tahu lah, kita panggil ra. Ingat tak ra tu? Ingat ra? Tak ingat lah ra. Orang tua panggil ra. Tahu ra? Ra ni ialah ra. Nak cerita tak arti? Jadi ra ni, ra ni ialah, kalau bahasa model lah kata chemistry, aura. Orang tua kata ra ni, kalau kita tengok orang lain tak apa, kita tengok dia menapas, ra. Nak cerita tak arti takat tu. Kalau orang tua dia tahu lah ra. Jadi ra itulah mawaddah. Islam suruh tengok supaya ada rasa kasih, rasa berkenan. Bila berkenan tu Islam suruh buat kenduri cepat-cepat. Itu tengok rupa. Islam suruh tengok pasal nak bagi sama padan dengan kita. Jadi tuan-tuan, kita balik keluarga dia. Kita cari isteri, cari anak menantu, cari empat benda tu. Pasal had tu lah nak jadi bekal kita di akhirat. Kalau dapat orang yang beragama nak bantu kita ketika kita hidup, nak pimpin kita, dapat orang yang keturunan baik-baik, kita harap-harap anak cucu kita juga jadi orang baik-baik. Itu maksud dia Islam suruh cari, kan? Jadi Nabi kata daripada 3 tu, 2 akan balik, 1 aja akan teman kita di dalam kubur. 2 yang akan balik itu dia kata keluarga dan harta. Anak isteri yang hantar kita balik, isteri mana pun dia tak buat kemah atas kubur, dia balik. Anak pun balik. Kereta kita pun orang balik. Motor kita pun orang balik. Serban kita hak bubuh atas khanda tu pun orang balik. Orang tak tinggal. 1 saja Nabi kata, wa yabqa wahidun. 1 saja yang tinggal. Apa dia? Wa yabqa amaluhu. Yang kekal ialah amalan kita, sembahyang kita, puasa kita, sedekah kita. Kita ajak anak-anak kita dengan akhlak yang baik. Bila anak kita berakhlak dengan akhlak yang baik, hak itulah pahala kita. Sebab itu tuan-tuan, mendidik anak dengan akhlak yang baik, jangan buat main-main. Sebab hak itulah punca pahala kita. Anak kita yang hidup selepas kita mati, bila dia sembahyang, pasal apa dia sembahyang? Pertama, sahihlah dia takut ke Allah.
Tapi pasal mak ayah duk suruh sembahyang, pahala sampai kat kita. Pasal apa anak kita puasa? Yang boleh duk lekat puasa bila besar ni, pasal mak ayah kita duk suruh kita puasa kecil-kecil dulu. Mak ayah kita ligan kita. Mak ayah kita janji kita dengan hadiah. Kalau puasa habis 30 hari, ayah bagi hak ni, mak bagi hak ni. Anak kita duk belajar puasa sampai tua dia boleh puasa. Dia boleh puasa hari ni pasal kerana kita dulu, pahala sampai kat kita. Anak kita baca Al-Quran hari ni, kita matilah. Pasal apa dia boleh baca Al-Quran? Pasal mak ayah duk pegang rotan dulu. Mak ayah duk tibai lantai. Bukan tibai dia pun, tibai lantai lah. Tibai lantai dia tangan agak siap lah, tak punya sakit lah. Pak, aduh, tak kena lagi dia beraduh lah. Kerana duk tibai dululah, dia boleh baca Al-Quran hari ni. Pahala sampai kat mak ayah kita. Pahala sampai. Hari ni tuan-tuan, kita hormat orang tua-tua. Kita hormat. Kita jumpa orang yang tua lebih kita panggil pakcik. Kita panggil dengan panggilan yang menyenangkan hati dia. Pasal apa yang kita boleh duk hormat dia tu? Pasal dulu ayah kita ajak kita, mak kita ajak kita. Kalau jumpa orang tua-tua hormat, hormat tu kita dapat pahala. Mak ayah kita dalam kubur dapat pahala. Allah, seronok mereka bahagia, dapat pahala. Macam tu kita. Amalan kita ni antaranya adalah anak-anak kita. Anak-anak kita. Daripada Allah kita kena bentuk dia. Biar dia teriak ketika dia kecil, daripada kita teriak ketika dia besar. Anda ada 2-3 pengalaman. Anda menguruskan sekolah. Sekolah anda tu pelajar tak ramai, lebih kurang 600 orang Dari sekolah rendah 6 tahun, dari tadika, taski lah sana panggil, pasti tu 2 tahun. Sekolah rendah 6 tahun, sanawiyah 6 tahun, aliyah yang habis menengah 2 tahun. Ada lebih kurang 600 lebih lah, 680 orang. Dan anda mengurus pun tak lama, baru sangat, baru 22 tahun. Pengalaman anda tengok tuan-tuan, mari kita jadikan iktibar. Pengalaman. Budak-budak ni, kalau mana hak mulut dia laser, mulut laser ni tak usah hurai panjang lah, tuan-tuan faham lah, macam mulut. Kita tunggu mak pak dia mai. Lebih kurang. Lebih kurang. Tapi bukan semua. Ada juga yang anak mulut laser, mak pak okey, ada juga. Bukan semua. Pasal mungkin kadang-kadang di rumah clear, dia main duk campur kawan-kawan. Ada juga anak punya laser, mak pak Allah. Kalau kita tengok anak punya lendit, kita tengok mak pak dia main lendit. Tapi ada juga anak lendit, mak pak laser pun ada. Dia ada, tapi tak banyak lah. Dia bergantung kat kita di rumah. Ada setengah tu tuan-tuan, dia boleh lafaz perkataan-perkataan yang kita pun tak berani sebut. Contoh, saya sampai lah tak berani duk bayang mak kutip paha. Dulu ni kita sebut ba alif ba ya, baru ba a dia kutiah. Tapi ada budak dia sebut buat tak tahu, berkeling kawan sikit. Pasal apa? Pasal mak dia tak pak dulu ni.
Mak dia duk, tak sahlah. Tak sahlah apa hang kutis dah. Dah sungguh tuan-tuan. Bukanlah sampai kutis tu sampai cabut isi. Tapi bagi dia rasa bahawa tu satu kesalahan. Dia meragas tu, marah dia. Ada satu ketika seorang dua laki isteri, dua-dua pensyarah, pergi rumah saya. Bila pergi duk sembang, bawa lah anak tu perasan baru dalam 2-3 tahun macam tu lah kot. Dia duk lari atas kosyen tu. Kosyen kita dah lah beli hak murah rumah kita. Dah suruh saya beli hak 300 tu je. Beda nak duduk. Kalau beli pasal orang mai banyak rumah kita. Kalau beli hak mahal tak boleh beli banyak. Beli hak murah boleh beli banyak. Itu je. Kalau ada duit beli banyak, belilah, tak ada masalah. Bagi Islam bukan salah ke beli mahal murah tu, guna sudahlah. Dia lompat tu. Kita pun tak kata apa, jelin-jelin macam tu lah. Mak dia boleh kata kat kita, Allah, macam tu lah anak kami Ustaz. Di rumah pun macam tu lah. Rumah hang tak apalah. Tak katalah ke dia tu. Tak kata. Tapi duk katalah hati tu, rumah hang tak apalah. Ni dia main rumah orang. Dia duk itu. Cuba hang marah sudah. Kan? Abang kat anak ni rumah orang duk. Bagi dia tahu. Hak yang lebih-lebih lah. Tapi budak, tuan-tuan nak suruh duduk macam orang tua tentu tak boleh. Budak, sifat dia nak lari tak salah. Yang salah apa? Dia main ragas meja tok guru, salah. Kalau dia nak lari tu, budak memang normal lah tu, biasa lah. Budak, tak ada masalah apa. Kita nak suruh budak duduk macam orang tua, hak tu orang sakit stroke, boleh budak dia ada majlis dia lari berpi, bagus juga. Kita tak gaduh lena. Saya tok guru saya dulu, Syekh Nikmat Yusof, kalau majlis ada budak-budak, kalau setengah mak dia larang suruh duduk, dia kata biar lari, tak apa, lari. Bila lari tak lena dia. Cuma yang tak boleh ni duk ragas meja tok guru, pi lompat kepala orang tua, tu tak boleh lah. Kau takkan dia nak bergerak bangkit lari jalan, tu dia budak, tu tak apalah. Tapi ada benda-benda yang kita kena jaga dia, kena latih dia dari kecil. Biar dia sakit sikit kecil daripada kita sakit banyak ketika dia besar. Tu orang tua. Allah dia tak jadi macam tu. Dulu kita boleh rotan budak sekolah, lah tak boleh. Tu yang jadilah melampau, minta maaf abang tu. Dulu kita ingatlah balik abang kat ayah. Ayah, cikgu tibai cek. Ayah akan tanya, cikgu hang tibai tang mana? Tahu ayah tanya macam apa? Dia nak tambah tang tu. Saya ingat ayah tak balik cerita dah. Alah tuan-tuan, lah ni di Langkawi ada satu sekolah saya dapat berita kemarin. Cikgu rampas handphone. Handphone mahal, handphone 4,000 tu. iPhone ke apa tau. Cikgu pi buat report polis. Pi bawa polis minta balik handphone tu. Cikgu, tak tahu PPD sungguh dah, kalau depan muhung kan. Dengar kemarin ni, oi sakan kata. Wah, hari tu sakan tu hebat. Kalau sungguh, patutnya hang kena sokong lah pihak sekolah, sokong, bantu. Cikgu-cikgu kita letih tu, cikgu-cikgu tuan. Depa nak marah tak boleh, nak rotan tak boleh. Budak tu buat lebih kurang kat depa. Letih. Kita anak kita di rumah 3 orang pun tak larat. Ni cikgu-cikgu
Sampai beratus mereka, satu kelas 40 orang. Letih. Jadi pendidikan ni tuan-tuan macam itulah, supaya kita dapat hasil yang terakhir ketika Allah Subhanahu wa taala panggil kita pada hari kiamat nanti. Mari kita tengok satu hari ni, kita berhenti. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflisu qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata' faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi summa turiha fil nar. Rawahul Muslim. Satu hari, hadis Abu Hurairah, Nabi tanya sahabat. Nabi kata, tahu tak kamu siapa orang yang bankrupt? Nabi tanya sahabat. Sahabat jawab, orang yang bankrupt ialah orang yang tak ada wang. Dia berniaga, dia rugi, harta dia terjual dan sebagainya. Kalau tanya kita pun kita jawab macam tu. Sahabat jawab macam tu. Nabi kata tak. Nabi kata yang muflis ni, orang bankrupt nanti di sisi agama, ialah orang yang pada hari kiamat dia bawa pahala sembahyang yang banyak. Hari kiamat nanti pahala sembahyang dia banyak, pahala puasa dia banyak, pahala zakat dia banyak. Tetapi Nabi kata, ketika dia mai hari kiamat, pahala puasa, pahala semayang, pahala zakat, semua banyak. Tetapi Nabi kata, sewaktu dia di dunia dulu, dia pernah caci maki seseorang, dia pernah menuduh seseorang, dia pernah memakan harta seseorang, dia pernah menumpahkan darah seseorang, dan dia pernah memukul seseorang. Maka Nabi kata, akan diberikan kepada orang yang teraniaya itu daripada pahala kebaikan orang tadi. Orang hak banyak pahala tadi ni, dia bagi habis dekat orang hak dia pernah fitnah, hak dia pernah mengumpat, hak dia pernah apa tu. Dan akan diberikan pula daripada kebaikan, pahala kebaikan orang tadi, sehingga apabila telah habis pahalanya, sedangkan dosa penganiayanya belum lagi habis, maka akan diambil daripada kesalahan orang yang teraniaya itu, lalu diberikan kepada orang tersebut. Maka selanjutnya orang itu akan dicampakkan ke dalam api neraka. Dia mai pada hari mahsyar nanti, pahala banyak, tapi dia kena bayar habis pahala dia dekat orang yang dia mengumpat, dekat orang yang dia mengata, dekat orang yang dia fitnah. Dalam dia duk bagi pahala tu pun tak habis lagi. Pahala dia habis lah, orang tak habis lagi. Maka diambil pula dosa orang tu, bagi kat dia. Allah dah ambil dosa, tempat dia neraka, na'udzubillah. Jadi tuan-tuan, cukuplah takat tu. Dua hadis yang kita kongsi pada pagi ni, moga-moga memberikan manfaat kepada kita, agar janganlah kita ni ada penyakit macam orang yang bankrupt tadi. Pahala sembahyang banyak, pahala puasa banyak, pahala baca Al-Quran banyak, tetapi pada masa yang sama mengumpat pun banyak, mengatakan orang pun banyak, fitnah orang pun banyak, bersuuzon,
bersangka-sangka buruk dengan orang pun banyak. Maka pahala kita pada hari kiamat nanti habis semua, dapat kepada orang yang kita duk buat anaya di atas muka bumi ini. Betul tak? Jadi saya minta maaf, takat itulah saya mampu pada pagi ni. Nak lajak pun nampak serombong tu tak berapa clear. Sekadar lebih kurang sejam dengan tuan-tuan pada pagi ini. Moga-moga memberikan manfaat kepada kita. Kalau ada perkataan-perkataan saya yang terkasak, terapakah, saya minta maaf. Dan moga-moga kita diberikan keberkatan dan kerahmatan oleh Allah, insya-Allah. Mari sama-sama kita tangguhkan kuliah duha kita pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma